Didik TV KPM. Untuk segmen kali ini, kita akan sambung lihat format pentaksiran bagi dua mata pelajaran lagi, iaitu Maharat Al-Quran. Kod mata pelajarannya adalah 91 dan juga Usuluddin, iaitu kod mata pelajarannya adalah 96. Okey. So kita akan tengok pada Maharat Al-Quran dulu. Format pentaksiran Maharat Al-Quran bagi tingkatan 1, 2 dan 3. Okey, jenis instrumennya adalah ujian bertulis. Okey, jenis itemnya ada dua, iaitu objektif pelbagai bentuk dan juga subjektif. Manakala bilangan soalannya merangkumi dua bahagian, iaitu bahagian A mengandungi 20 soalan OPB. Jadi murid dikehendaki menjawab semua soalan, dan bahagian B ada 4 soalan subjektif. Okey. Jadi murid menjawab 3 soalan sahaja. Okey. Seterusnya markah bagi bahagian A 20 markah. Markah bagi bahagian B 30 markah. Jadi jumlah keseluruhan markah adalah 50 markah. Okey. Tempoh ujian ialah 1 jam 30 minit. Manakala konstruk yang diukur di dalam kertas ujian Maharat Al-Quran ialah konstruk pengetahuan, pemahaman dan kemahiran aplikasi. Okey. Manakala aras kesukaran bagi item ataupun soalan di dalam kertas ujian ini mengandungi aras rendah 5, manakala aras rendah 3 dan aras tinggi 2. Okey. Kaedah penskoran ialah analitik. Okey, seterusnya kita akan tengok pada item contoh Maharat Al-Quran. Okey, ini adalah item contoh berbentuk objektif pelbagai bentuk. Okey, kalau kita tengok dekat sini, imla al-faraghat al-atiyah bi ikhtiyaril ijabah as-sahihah al-muaddah. Okey, bentuk soalan OPB ini meminta pelajar ataupun murid untuk mengisi tempat kosong dengan memilih jawapan yang betul yang telah disediakan. Okey, kat sini kita ada tengok dia ada pilihan jawapan, jadi murid perlu memilih dan menulis jawapan yang betul. Okey. Okey, seterusnya bentuk OPB masih lagi dalam objektif pelbagai bentuk, tetapi bentuk yang berlainan, iaitu dha' alamah as-sahih amama al-ibarah as-sahihah wa alamah al-khati' amama al-ibarah al-khati'ah fima ya'ti. Okey, soalan ini meminta murid untuk meletakkan tanda betul bagi penyataan yang betul dan meletakkan tanda pangkah ataupun salah bagi penyataan yang tidak tepatlah ataupun salah. Okey, jadi murid-murid perlu membaca dan faham dengan baik sebelum memberikan jawapan. Okey. Okey, manakala soalan ataupun item yang seterusnya adalah subjektif. Okey, subjektif ialah soalan ini, contohnya kita boleh tengok kat sini, as-su'alul awal, ma huwa ta'riful Quran lughatan wa syar'an. Okey, soalan ini dia bertanya ataupun meminta murid memberi takrif, okey, Al-Quran secara bahasa dan syarak. Okey. Jadi dia memperuntukkan markah di situ 2 markah. Jadi murid perlu memberikan jawapan berdasarkan skop yang disoal mengikut jumlah markah yang diperuntukkan. Okey. Begitu juga dengan soalan ba, mal farqu bainal Quran wal mushaf. Okey. Apakah perbezaan antara Al-Quran dan mushaf? Di sini juga ada 2 markah lah. Jadi murid perlu menjawab dengan tepat. Okey, seterusnya kita beralih kepada mata pelajaran yang berikutnya, iaitu Usuluddin. Okey, kod mata pelajarannya adalah 96. Okey, kita tengok pada format. Okey, format bagi pentaksiran Usuluddin tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Okey. Kedua-duanya adalah berbentuk ujian bertulis. Okey, jenis item bagi kertas ujian Usuluddin ialah objektif pelbagai bentuk dan subjektif respons terhad. Okey, manakala ada sedikit perbezaan dari segi bilangan soalan mengikut bahagian tersebut. Okey, contohnya Usuluddin tingkatan 1 mengandungi 2 bahagian.
Okey, bahagian A 6 soalan yang merangkumi bidang tauhid. Manakala bahagian B 10 soalan mencakupi bidang tafsir dan hadis. Okey, jadi untuk tingkatan 1 ni dia sedikit berbeza dengan tingkatan 2 dan 3 kerana murid belajar di tingkatan 1 hanya 3 bidang sahaja. Manakala di tingkatan 2 dan 3 murid belajar 5 bidang. Jadi bilangan soalan dan juga cakupan bidang ada tambahan di situ iaitu sirah dan tarikh Islam dan akhlak dan tasawuf. Okey, seterusnya markah bahagian A 30 markah, bahagian B 70 markah. Okey, jadi keseluruhan markah adalah 100 markah. Murid-murid diminta menjawab dalam tempoh 2 jam dan juga konstrak yang diukur ialah pengetahuan, pemahaman dan kemahiran. Okey, aras kesukaran juga sama mengikut nisbah 5-3-2. Okey, iaitu rendah 5 manakala sederhana 3 dan tinggi 2. Okey, kaedah penskorannya adalah analitik. Okey, kita tengok terus pada item contoh usuluddin. Okey, Hakim, mungkin Hakim boleh baca kita punya soalan ni. Boleh Puan? Ya, silakan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Masya Allah. Terima kasih Puan. Ini aras Sedap sangat suaranya kan. Terima kasih Puan. Ini kalau soalan sebegini, arasnya tinggi ke sederhana atau rendah? Dia tengok pada item tersebutlah pada Baik. soalan tu. Berbeza dari segi soalan lah 1, 2 dan 3. Okey. Terima kasih Hakim. Sama-sama, Suaranya Puan. sangat sedap kan. Sama-sama. Okey. So soalan ini soalan OPB, masih lagi dalam OPB, imla al-faragha al-atiyah bi ikhtiyaril kalimah as-sahihah. Okey, soalan berbentuk padanan. Okey, jadi berdasarkan ayat Quran ataupun kita panggil stimulus yang diberikan. Baik. Jadi pelajar atau murid perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang betul berdasarkan pilihan yang diberi. Okey. Seterusnya adalah contoh item ataupun soalan OPB, masih lagi OPB, cuma soalan ini berbentuk ratib al-kalimat al-atiyah litakuna jumlah mufidah. Jadi soalan ini meminta murid untuk menyusun perkataan-perkataan yang diberi untuk menjadi ayat yang betul atau ayat yang tepat. Okey? Okey. Yang terakhir adalah contoh item subjektif. Okey? Contoh item subjektif. Kita boleh tengok dekat sini soalan alif, uzkur wahidan min adabil kalam. Okey? Sebutkan satu daripada adab-adab bercakap. Jadi dia membawa dua markah. Jadi murid perlu memberi jawapan yang tepatlah berdasarkan skop dan juga markah yang diberikan. Didik TV KPM